ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah sayang seseorang, Allah beri mereka nikmat yang tidak berhenti-henti. Sebab tu setiap perkataan dan ucapan yang bila kita memuji, membesarkan Allah, dia menjadi nikmat. Bukan sahaja di akhirat, dalam dunia pun Allah beri terus tenang. Hati yang tengah benar-benar sakit, rasa benar-benar sedih tak amat sangat, orang yang betul-betul buntu, berat, rasa kepala, jiwa, rasa macam jantung tak nak meletup. Tapi bila kita mula sebut nama Allah, kita sebut nama Allah, kita duduk puji dia, segala keresahan, masalah, kesedihan, kebuntuan tu Allah beri jalan keluar, Allah selesaikan masalah. Sebab tu pernah sekali satu orang, nama dia Dimat, sebelum dia masuk Islam, dia dengar-dengar ada satu orang, Dimat ni dia dengar satu orang, Dimat ni dia dengar ada satu orang yang akan, dia dengar orang kata ada satu orang lelaki, dia gini gila, ada penyakit, ahli sihir. Jadi orang kata macam-macam tentang keburukan dan keaiban, kelemahan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon-kononnya sebenarnya Nabi orang paling sempurna, kekasih Allah, Habibullah, Imamul Anbiya. Bukan saja imam kita, bahkan imam kepada seluruh anbiya alaihi musallatu wassalam. Tetapi tuan-puan sekalian, apa jadi? Masa tu Dimat ni dia terkenal dengan kerja ubat orang, ubat orang kena penyakit. Dia tahu macam-macam, jampi-jampi, begitulah agaknya. Jadi sampai diceritakan dalam itu sahabah, dia telah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikata, ya Rasulullah, saya nak baca sesuatu. Saya dengar saya kesian dengan kamu. Ramai orang kata kamu kena penyakit, kamu kena sihir, sampai kamu kamu telah mengajak kepada satu Tuhan yang satu. Mereka terasa dengan apa yang kamu lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar orang ni nak ubat Nabi. Dia kata, dengan tangan saya ramai orang telah sihat, ini saya nak ubat kamu. Maka lelaki tadi, Nabi SAW telah baca yang lebih kurang, antaranya perkataan-perkataan tu, di antara isinya Nabi baca, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kadang-kadang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Maka dia dengar Nabi SAW baca lebih kurang begitu, wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka bila Nabi SAW baca, Dimat ni macam terpegun dengar ucapan pujian, membesarkan Allah, walaupun dia bukan Islam, tapi mendengar tentang Allah, Quran, walaupun tak faham sangat pun, tapi mereka faham maknanya. Bila kita dengar Quran dan faham pula makna, dia benar-benar meninggalkan kesan dalam hati. Sebab tu Quran kadang-kadang didengarkan pada orang bukan Islam pun, mereka tengah dalam kesedihan. Saya ada beberapa kawan-kawan yang bila dia orang sedih, dia belum Islam, dia suruh saya cerita tentang Quran, hadis Nabi. Bila mereka dengar, hati yang sedih tadi jadi lapang, jadi tenang, jadi sejuk. Dan hati yang sedih tu jadi lapang, jadi tenang. Maka apa jadi? Laki tadi kata, ya Rasulullah, ulang lagi apa yang kamu baca tadi. Dia kata, ya Rasulullah, ulang balik apa yang kamu baca tadi. Dia baca balik, nahmaduhu, segala puji kita hadapkan kepada dia, wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta, memohon pertolongan, menangis, berdoa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kepada dia, yakni Allah, kita semua meminta ampun, mohon kemaafan. Dia kata, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Bila dia sebut je tu, orang tadi telah sampai dengan yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki hidayat untuk dia, pasti hidayat akan datang. Wa man yudlil, siapa yang Allah ingin sesatkan, fala hadiyalah, tiada hidayat buat dia.
Kalau Allah nak sesatkan, tiada siapa boleh beri hidayat. Maka bila dia dengar ni, apa jadi? Bila dia dengar je ni, apa jadi? Terus orang tadi, dia suruh Nabi SAW ulang berapa kali, dan dia telah memeluk Islam. Dia dengar je dan dia terus ingin memeluk Islam. Asalnya nak ubat Nabi, dia terus dapat hidayah sebab dengan puji-pujian kepada Allah yang sangat tenang. Dia kata, saya dah belajar macam-macam jampi, macam-macam sihir, macam-macam ucapan, perkataan, tapi saya tak pernah dengar perkataan seperti ini, yakni perkataan yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tu kita kena suka memuji Allah, menyebut nama Allah, membaca Quran, supaya hati kita rasa tenang, rasa bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata, selagi satu orang duduk dalam saf solat, selagi satu orang, tuan-puan nak tak dapat doa daripada para malaikat yang sentiasa mendoakan kita. Dia kata satu orang, riwayat Bukhari, satu orang tunggu solat fardu, menunggu solat, menanti solat, ambil wudu, tunggu sebelum solat 10 minit, 15 minit, setengah jam. Sebelum solat sibuk sembahyang sunat, baca Quran, zikir, doa, atau penuhkan dengan dakwah, majlis ilmu sampai waktu solat. Dia kata siapa yang duduk dalam keadaan menunggu solat, dia duduk dalam keadaan menunggu solat, duduk dalam keadaan dia menunggu solat, maka dia kata ada malaikat akan sentiasa kata, ya Allah, ampunkan dia dan rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Sepanjang tuan-puan duduk tunggu solat zuhur kan, dia malaikat doa, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Sepanjang kita tunggu solat, malaikat kata, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Bayangkan siapa yang doakan kita, Allah hantar para malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, ampuni dia, dan ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Untuk tu kita diampuni oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah dengan kita menunggu solat. Untuk tu jaga solat, Allah akan jaga kita. Jaga solat, Allah akan jaga kita. Barang siapa jaga solat awal waktu, Allah beri 5 perkara. Yang pertama, Allah beri berkat rezeki. Hari ni semua orang risau rezeki. Siang malam orang risau rezeki. Orang kerja siang malam 24 jam, risau sampai tak boleh tidur malam-malam. Semua orang diuji dalam hidup ni begitu. Kadang-kadang kita risau rezeki kita begitu begini. Tapi hakikatnya Allah beri rezeki pada siapa nak beri. Allah muliakan siapa dia nak muliakan, dihina siapa dia nak hina. Kita kena rajin bekerja kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Tapi apa saja yang Allah takdirkan untuk kita, kita bahagia, kita terima. Kita terima apa saja yang Allah tentukan untuk kita, kita terima. Sebab Allah boleh buat sekelip mata. Kalau Allah nak beri hidayah, Allah beri hidayah. Satu orang raja dia nak masuk Islam. Satu orang raja datang nak belajar Islam. Nabi SAW telah hantar raja ni kepada, beri beliau kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa tu Muawiyah orang biasa je. Masa tu jadi orang biasa. Masa tu hidup dia cuma biasa, miskin. Tapi Nabi SAW tak beri beliau kepada Abdul Rahman bin Auf untuk dibimbing, sebab dia orang kaya, beri pada orang kaya uruskan dia. Tapi Nabi SAW beri pada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk hikmat raja ni dan ajar dia pasal Islam. Sekali masa dia bawa raja ni, dia jalan kat bawah. Muawiyah ni, dia jalan kat bawah. Dia tak pakai, dia jalan, dan dia, raja tadi dia sebenarnya ditugaskan untuk hikmat, bukan hamba raja tu. Tapi raja tu dah terbiasa hambakan orang. Dia duduk atas kuda, atas unta dia, atas kenderaan, dan dia jalan. Tengah berjalan jauh, dia sambil Muawiyah ni tarik kenderaan tu. Maka dia kata, mainlah kita gile-gile. Maka dia kata, kuda, unta ni terlalu mulia untuk kamu. Unta ni terlalu mulia untuk kamu. Kamu kotor, hina. Aku seorang raja, kamu hina. Kamu tak ada apa-apa, kamu mana boleh naik atas unta ni. Maka Muawiyah bin Abu Sufyan kata, tak apalah. Sambil tu kata, tolong pinjamkan selipar kamu pada saya. Pinjamkan selipar kamu pada saya, sebab selipar saya pun dah tak ada. Miskin. Selipar saya pun tak ada. Maka kata, pinjamkan selipar awak pada saya, kata Muawiyah. Maka kata raja, selipar saya pun terlalu mulia untuk kamu. Dia hina, selipar saya pun terlalu mulia untuk kamu. Masa dekat Pakistan kan, ustaz tengah ceramah ni dia cerita, dekat sepanjang jalan sambil dia kata apa, dia cakap dengan penuh penghinaan. Chalte cal, dia kata. Chalte un pecer nangge pau cal, dia kata kan bahasa Urdunya. Dia kata chalte cal, jalan. Chalte un pecer, unta jalan, kau pun jalan. Nangge pau cal, tanpa selipar kau jalan. Dia kata jalan. Unta jalan, kau jalan. Kau sama macam unta, kau rendah. Unta ni pun tak layak untuk kau. Selipar pun aku nak bagi pinjam kat kau pun tak layak.
Dihina siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Satu hari bila agama ada pada diri seseorang, dia pun tak marah, dia ikhlaskan diri. Satu hari Muawiyah bin Abu Sufyan telah jadi khalifah, jadi raja. Bila Muawiyah bin Abu Sufyan jadi ketua, dia ada pemerintah yang paling besar. Satu hari raja tadi dijemput dalam majlis makan-makan, maka dia rasa malu-malu. Lebih kurang Muawiyah bin Abu Sufyan kata, aku nak tanya aku punya pemerintahan sekarang saja, nak tanya dekat dia untuk jadi pengajaran, untuk dia ingat balik bahawa Allah boleh muliakan siapa Allah nak muliakan. Muawiyah tanya, kerajaan aku, pemerintahan aku, dia kata kerajaan aku, pemerintahan aku dengan selipar kau dan unta kau, mana lagi mulia? Kerajaan aku dengan unta dan selipar kau, mana lagi mulia? Untuk tu tuan-puan sekalian, kita jangan risau dunia ni. Dunia ni yang punya Allah. Bila kita punya pun, kita tak sombong pada orang lain. Sebab apa yang kita punya pun bukan milik kita. Apa yang kita punya pun bukan milik kita. Dia beri, dia boleh ambil balik semula. Dia beri, dia boleh ambil balik semula. Jadi keyakinan kita kepada Allah. Orang jaga solat, yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Orang yang jaga solat, Allah berkat ke rezeki dia. Untuk tu tunggu solat. Hadis riwayat Bukhari, siapa tunggu solat, pahala dia, riwayat Bukhari, siapa tunggu solat, pahala dia, malaikat akan mendoakan dia, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kita umpam kalau ada masalah hidup, ada masalah keluarga, bisnes tak apa nak jadi, rasa resah, macam-macam musibah, sebelum azan ambil wudu, tunggu solat. Tu cara orang-orang dulu dengan solat. Tunggu solat. Sebelum azan tunggu solat. Malaikat akan doa untuk kita, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Hadis yang kedua, tadi hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Musnad Ahmad, satu orang yang tunggu solat, pahala dia macam satu orang sedang atas kuda, sedang berjihad di jalan Allah. Seperti satu orang yang sedang atas kuda, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang tunggu solat, pahala macam tengah berjihad atas kuda. Orang dulu berperang dengan peluh, perjuangan. Macam tu orang yang menunggu solat. Dan pahala orang yang menunggu solat, dalam hadis riwayat Musnad Ahmad juga, orang yang tunggu solat, dia kata pahala dia, dia macam orang yang berjihad di jalan Allah. Dan hadis yang ketiga, orang yang menunggu solat, pahala dia seperti dia sedang menjaga perbatasan Islam, menjaga sempadan negara orang Islam, menjaga sempadan negara orang Islam. Jadi tuan-tuan mulai hari ini tunggu solat. Apa kelebihan jaga solat? Riwayat Bukhari, orang tunggu solat, ada malaikat akan kata, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jadi siapa pun dia, mungkin dia orang baik, mungkin dia orang jahat, mungkin dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang kulit putih, kulit hitam, dia orang negara mana pun, kedudukan mana, keturunan mana, Allah tak peduli. Malaikat akan kata, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Jadi kalau ada masalah, tunggu solat. Tunggu solat, Allah selesaikan masalah. Saya pernah beritahu tuan-puan, ada seorang kawan saya, hidup pada dulu malas solat. Hidup dia susah, sempit. Satu hari dia pinjam duit saya, dia selalu pinjam. Satu hari dia pinjam, saya lempang muka dia. Saya jarang lempang orang, itu lempang sebab banyak sangat pinjam. Iman pun lemah, terlempang sekali. Jadi bila terlempang dia marah saya, kenapa lempang? Sebenarnya saya lempang sebab banyak juga hutang kau tak bayar ni, jadi patutlah makan pelempang sekali. Sekali saya kata bukan, sebab aku lempang kau daripada dulu, engkau kurang jaga solat. Kalau kau jaga solat, hidup kau ni sempit, susah, tak tenang. Kau dah ada anak-anak, dah dulu bujang-bujang. Sebab tu hidup kau jadi susah, sempit, jadi masalah. Maksud saya, ada orang miskin, sempit, duit dia kurang, tapi hati dia tenang, bahagia. Bahkan dia sibuk buat dakwah siang malam, bawa kebaikan. Tapi ni sempit, miskin, tapi hati juga sempit. Hati sempit. Kat rumah marah-marah isteri, marah anak-anak, 24 jam mengamuk je kerja, tak pernah tenteram. Sian anak-anak. Anak sampai hari doa, ya Allah, balik rumah, anak semua kata, halong habis kita, meninggal lah kita, bapak dah balik kan. Bapak dah balik, habislah. Isteri pun balik, suami balik, semua menggeletar lah. Ya Allah kan, macam kongsi gelap balik rumah dah. Ketua kongsi gelap balik, semua keluarga dah takut dah. Bapak meninggal je, anak kata alhamdulillah meninggal juga bapak kita kan. Alhamdulillah, syukur makbul doa kita, bapak meninggal. Tidaklah begitu. Mana bunyi garang sampai anak-anak dalam rumah sampai trauma, sampai murung. Bapak senyum pun tak nak, kat luar semua senyum. Jumpa orang senyum, gigi mulut sampai ke telinga senyum. Jumpa seorang senyum, Masya Allah, bawa kereta senyum. Bawa kereta seorang pun senyum. Tapi masuk rumah tu berubah muka. Tu muka garang lah. Masuk rumah senyum pun tak nak, pandang pun tak nak. Keluarga bergurau pun tak nak ketawa. Tuan-tuan sekalian,
Tanya soalan pun tak jawab. Macam tak ada. Badan jasad ada tapi hati tak ada, contoh. Ataupun ada mak yang macam tu juga mungkin. Balik rumah garang 24 jam, masam, senyum pun tak nak, pandang pun tak nak, gosok kepala anak pun tak nak, cium pipi isteri pun tak nak, pegang tangan pun tak nak. Tuan-puan sekalian, untuk tu saya beritahu pada dia, Allah beri sempit hati dia. Bermula sempit ni bukan duit, bukan baju, bukan kereta. Dia mula sempit ni kat hati. Orang yang hati lapang, duit banyak dia tenang. Orang hati lapang, takdir Allah, duit yang ada pun hilang pun tenang. Hati tenang, tengah dapat banyak projek tenang, projek hilang pun tenang. Takdir Allah, buat loan kereta lulus pun bahagia. Takdir Allah, kereta pun tak ada, bawa motor buruk je, naik 4 orang. Kita je yang sekeliling risah tengok dia bawa anak ramai, tapi dia tenang atas motor dia, senyum ceria. Anak-anak dia hari-hari rindu nak jumpa ayah dia. Isteri tak sabar jumpa suami dia, walaupun motor kap Honda buruk je, nak roboh dah motor tu, tapi hati tenang. Bukan nak suruh tuan-puan ada motor buruk je, tak kisah tuan-puan nak ada apa pun, tapi nak tak nak kita semua kena balik pada asas dia. Apa asas dia? Hati yang lapang, hati yang tenang, membuat hidup ni semua tenang. Tenang ni bermula dekat sini, dekat hati, dekat jantung kita. Bila hati ni banyak zikir, ingat Allah, kita tenang. Untuk tuan-puan sekalian, saya kata kat kawan saya, engkau susah ni sebab kau kurang ingat Allah. Aku kesian kat anak engkau. Sebenarnya pun selamat dia tak pelempang saya balik semula. Kalau lempang boleh tahan lah. Yang saya pun bawa dia pergi program masjid, program 3 hari kat masjid buat dakwah. Baru 2 hari buat dakwah. Baru 2 hari buat dakwah. Maka apa jadi? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya rasa tenang, saya rasa bahagia, saya rasa gembira sangat. Saya kata, kenapa? Dia kata, 2 hari. Dia kata saya seronok duduk masjid. Saya kata, ada orang tolong bayar hutang kau ke? Tak ada. Ada orang bagi duit ke? Tak ada. Lepas tu kenapa kau tenang? Saya tengok mata dia, muka pun sayu, sejuk je. Lepas solat, kan bulan Ramadan tengok muka orang semua tenang sebab kurang makan, banyak solat kan, muka pun sejuk semua sekali. Maka dia kata apa? Saya kata dekat dia ni, saya beritahu tak sebut nama lah. Saya kata ni, kau baru 2 hari solat, seluruh hidup kau berubah. Tunggu solat, jaga solat, 2 hari duduk kat masjid tunggu solat, seluruh hidup telah berubah. Agak-agak kalau solat semenjak 20 tahun yang lalu, bagaimana rasa tenang dalam hati kita sekarang? Bagaimana rasa bahagia dalam hati kita? Sebab tu tuan-puan sekalian, saya nak beritahu, Allah boleh beri dunia ni sekelip mata. Dia beri pada siapa dia nak. Dia boleh ambil pun sekejap je. Tadi satu orang raja yang hina Muawiyah bin Abu Sufyan, bila dia masuk Islam, tapi dia mula-mula tak faham lagi, belum dapat hidayat. Dan satu hari Allah ajar dia bahawa Allah boleh muliakan tadi orang yang tolong tarik unta dia, orang yang rendahkan diri dia, orang yang tawaduk, Allah tinggikan dia. Dia tak rasa hina hikmat orang ajar masuk Islam, walaupun dia jadi hamba pada orang tu. Tuan-tuan sekalian, kita tak rasa rendah. Untuk tu orang jaga solat. Yang pertama, Allah beri berkat rezeki. Dia tak risau, Allah beri tenang. Yang kedua, ini semua risau rezeki, lari sana sini. Ustaz kata dia macam kalau dulu-dulu orang bela ayam. Saya pun bagi contoh lama-lama, sebab zaman dulu dengan ceramah ni, orang bela ayam, ada ayam banyak, tapi ada ayam yang paling dia sayang. Dia ambil, dia beri makan dekat tangan dia. Dia beri makan dekat tangan dia. Ayam yang lain banyak, dia punya ayam satu ni, dia ambil ni, dia pun tabur makanan, tabur cerita orang dulu kan. Tabur ayam, tabur kat kampung-kampung, tabur ayam. Tuan-tuan sekalian, tabur makanan ayam, tabur beri makanan, campak macam tu. Tuan-tuan sekalian, orang beriman, Allah beri dia rezeki, dan dia tak ditaburkan macam orang biasa. Dia beri berkat. Sebab tu dalam Quran kata, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang yang beriman dan berhijrah. Orang berhijrah ni meninggalkan daripada kejahatan kepada kebaikan, meninggalkan keburukan, akhlak yang tak baik kepada akhlak yang baik. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dalam buat baik ni kena bermujahadah. Bermujahadah maksudnya kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut akal kita, fikiran kita, kepandaian kita. Kena sama dengan apa Nabi buat. Apa kita buat sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita semakin disayangi oleh Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika
ulaika humul mu'minun haqqan. Dia kata walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang bersama-sama bantu orang buat kebaikan, makmurkan masjid, bantu orang buat dakwah seperti orang Madinah, bantu orang Mekah yang buat dakwah, bantu segala-gala, segala hal, segala perkara. Dia kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang sebenar-benarnya. Orang yang sibuk makmurkan masjid, orang yang sibuk buat kebaikan, bangunkan solat, ajak orang solat, ajak kepada Allah. Orang ni dikata ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang haqqan, sebenar-benarnya. Allah kata merekalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang sebenarnya. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Allah peruntukkan untuk mereka. Tanpa mereka minta pun Allah peruntukkan keampunan. Mustahil orang yang baik tak minta ampun, tapi dikata diperuntukkan. Memang khas buat mereka keampunan. Lahum magfiratun wa rizqun karim. Wa rizqun karim. Ni orang tak kerja. Wa rizqun karim ni inilah rezeki yang sebenar-benarnya. Tak tahu apa translate dia, tapi dia kata rezeki yang mulia. Kata ulama, rezeki yang mulia ni Allah beri tanpa kita jadi hamba pada dunia. Allah beri tanpa kita abaikan keluarga kita. Allah beri kita semakin sayang pada anak kita. Allah beri kita semakin sayang mak ayah kita. Allah beri kita makin jadi baik. Allah beri kita semakin banyak berjihad di jalan Allah. Allah beri hati kita tenang. Dalam mencari dia pun hati kita tenang. Dia kata warizkun karim. Tapi rezeki yang tak mulia ni, dengan cari rezeki ada orang anai orang, hina orang, marah orang, jatuhkan orang, umpat orang, kata orang, siang malam fitnah orang, tak berhenti kata hal orang lain kan. Dalam cari rezeki ada orang fitnah orang lain. Ada orang lain yang cari rezeki, potong rezeki orang lain. Kadang orang dah berniaga, pergi kat kedai orang tu, contoh kontraktor kan. Kalau kontraktor, orang dah buat, datang-datang separuh cerita, saya buat lagi bagus, beritahu pada tuan rumah pun dah pening kepala. Tuan rumah pula tak belajar pula dari segi muamalat, muasyarat betul. Dah janji dengan orang, tiba-tiba bayar pun tidak, suruh buat orang lain buat. Contohnya benda-benda benda-benda macam ni, bukan saja orang biasa, orang yang kita buat rumah dengan orang, tiba-tiba tengah-tengah buat, kita tukar tengah-tengah jalan. Tukar tengah jalan kita pun. Jadi perkara macam ni, sebab tu dalam Islam dia kita kena faham, kita kena jelas atas hitam putih dia. Sebab tu muamalat dan muasyarat ialah lambang kita seorang Islam. Bagaimana kita berurusan pada orang lain. Dan kalau orang berurusan kita, bagaimana kita mudah memaafkan orang. Antara orang yang cepat masuk syurga, orang yang mudah dalam menguruskan hal orang. Hal orang ni dia mudahkan, dia tak susah ke orang. Tapi untuk diri sendiri, dia ambil yang berat, yang payah, mujahadah, dia tekan nafsu dia. Untuk tu, tuan-tuan sekalian, untuk tu kita jaga solat, Allah jaga kita. Kita makmurkan masjid, kita buat dakwah, tinggikan kalimah Allah, jaga solatkan masjid, tunggu solat, baru kita dapat warizkun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia ni sekali Allah nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Sekelip mata, ada seorang sahabat, dia nak berdakwah di jalan Allah, tak ada duit. Apa dia buat? Dia doa dengan Allah. Sekali masa dia tengah pergi tandas, ni cerita benar ni, pergi tandas, ada satu ekor tikus bawa emas bagi kat dia. Satu ekor tikus bawa emas bagi kat dia. Satu ekor tikus bawa emas bagi kat dia. Tuan-puan ada tikus bagi emas? Tak ada kan? Tikus tukar makan makanan kat dapur ada. Rezeki dia lah. Tapi maksudnya tikus bawa emas. Jadi orang dulu dia sentiasa ingat Allah, sentiasa bawa diri pada Allah. Jaga solat, Allah bagi lima perkara. Pertama, Allah berkatkan rezeki. Kedua, Allah jauhkan sisaan kubur. Ini semua dalam kubur nanti, dia kata ini semua risau rezeki. Untuk tuan-puan jaga solat waktu. Tunggu solat. Cara nak dapat berkat solat, tunggu solat. Sebelum asar, tunggu solat asar. Duduk majlis ilmu, zikir, doa. Tunggu solat. Jadi kita tunggu solat. Bila kita tunggu solat, Allah sayang kita. Pahala dia ada 3 tadi. Pertama, malaikat akan kata, ya Allah ampuni dia. Riwayat Bukhari, ampuni dia dan rahmati dia. Musnad Ahmad, dia kata orang tunggu solat, pahala dia macam dia sedang berjihad atas kuda dengan lajunya, sedang berjuang di jalan Allah tanpa gentar, tanpa takut. Macam tu pahala orang menunggu solat. Dan ketiga, seperti orang yang sedang menjaga perbatasan orang Islam, menjaga orang Islam. Menjaga orang Islam ni besar pahala dia. Ada satu hari dalam hadis Nabi SAW, ada satu orang lelaki, orang kampung, terkenal dia dengan sifat yang buruk. Semua orang kata dia ni, maaf, dia pencuri. Dia terkenal dengan ada keburukan ni, mencuri, tak amanah, tak jujur. Jadi satu kampung tak nak solat jenazah dia. Satu kampung
tak nak solat jenazah dia. Satu kampung tak nak urus dia, tak nak pandang dia. Tapi Allah SWT telah perintahkan, dalam hadis ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tunggu dia, datang pergi ziarah dia. Tengok tuan-puan tu tunggu solat ni, dan Nabi SAW pergi ziarah dia, bawa bersama sahabat. Bila datang-datang masa dekat kubur dia, semua orang terkejut kat kampung tu, sebab Rasulullah SAW telah datang dan jadi imam. Rasulullah telah uruskan jenazah dia. Sebab dia sebelum tu ada keburukan yang banyak kejahatan yang tersebar. Tapi Nabi SAW datang solat jenazah dia. Maka orang tanya apa kebaikan dia, semua tak dapat jawab. Semua kata buruk pasal Nabi. Jangan cakap buruk pasal dia, Allah perintah aku untuk solat jenazah dia. Rupa-rupa bila tanya kebaikan dia, akhirnya bila tanya-tanya, isteri dijawab. Pernah sekali ada orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sedang buat dakwah. Sebab tuan-puan jangan pandang rendah pada orang yang sedang berdakwah, sedang hidupkan Islam, sedang bangunkan agama. Walaupun muka mungkin tak handsome sangat kan, walaupun nampak baju macam koyak-koyak sikit, nampak dia orang amal sunnah, kadang kain sampai atas buku lali sampai ke betis kan, baju dengan kain color lain-lain kan. Biasa tu macam-macam orang, tak semua nasib sama. Saya gitulah kalau tuan-puan nampak saya, dan kopiah pun lain sebelah kan, janggut. Jadi tuan-puan sekalian, kita pun pandang, ya Allah, lekeh. Kita pun pandang orang, Islam patut kena kemas. Kita cakap, kita terlupa masa orang tak ada duit, mana fikir kemas. Masa tak ada duit, fikir makan dulu daripada kemas. Masa tak ada duit, fikir makan dulu daripada fikir cantik. Saya masa susah, bukan fikir baju, fikir makan dulu, fikir baju, fikir yang lain-lain. Kita sebab rezeki dah terlebih, Allah beri rezeki, itu pun Allah yang bagi pinjam, kita je perasan kita punya. Jadi bila kita tengok orang selekeh sikit, kita tak kemas orang ni. Tengok orang bau lain sikit, kita kata tak pakai minyak wangi. Orang susah tak sempat nak fikir, makan pun tak ada. Makan pun tak ada contohnya. Jadi tuan-puan sekalian, tiba-tiba Nabi SAW tanya apa kebaikan dia. Rupa-rupanya satu kebaikan dia, sahabat tadi, dia tengah malam, isteri dia kata ada orang sedang berjuang di jalan Allah, maka suami dia telah ikut. Dan malam tu semua orang tidur dengan nyenyak, dan dia telah offer diri dia untuk jaga barang-barang Jumaah. Dia telah jaga barang Jumaah orang yang sedang buat dakwah. Disebabkan itu, dia hikmat jaga barang. Disebabkan tu Allah ampunkan dia, dan Allah sayang dia, dan Allah perintah Nabi SAW untuk uruskan jenazah dia. Tu jangan pandang rendah. Jangan pandang rendah pada mana-mana orang yang lain. Jangan pandang rendah pada orang-orang yang lain. Jangan pandang rendah pada orang-orang yang lain. Jangan pandang rendah pada orang lain. Jangan pandang rendah pada sesiapa pun. 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 Jangan pandang rendah pada mana-mana orang. Kita kena rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih pada semua orang. Jadi orang jaga solat, Allah beri 5 perkara. Pertama, Allah bagi berkat rezeki. Yang kedua, Allah jauhkan sesaan kubur. Allah jauhkan sesaan kubur. Semua risau azab kubur. Dia kata satu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masa dekat kubur. Nanti soalan yang tuan-puan tanya nanti saya jawab lagi. Ada yang dah tanya sebelum tadi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu masa dekat kubur, dia selalu nangis sampai janggut dia basah. Maka pembantu dia, hamba dia tanya, wahai Uthman, tuan tak pernah nangis seperti mana tuan berada di kubur? Maka dia kata kubur ialah tempat pensinggahan yang pertama. Kalau kat sini selamat, insya-Allah tempat-tempat yang selepas ni kita akan selamat. Tapi kalau kat kubur kita susah, kita tak selamat, insya-Allah tempat-tempat lain pun kita takkan selamat. Untuk tu siapa dalam kubur jaga solat, Allah angkat sesaan kubur. Bila dia masuk je kubur, dia kata orang beriman kalau mati, Allah hantar ada 500 malaikat bantu dia, jaga dia. Dalam Filat Sedekah ceritakan, ringkaskan, akan tunggu tak sabar-sabar menanti roh dia. Malaikat akan siapkan kain kapan yang wangi, akan siapkan bau-bau dia kasturi, akan menanti, dia akan disambut seperti seorang raja. Seperti tuan-puan tengok, masya-Allah, agung sultan bila mereka ditabalkan, macam mana sambutan dia. Tuan-puan sekalian, begitulah satu orang yang beriman mati, maka dia akan disambut lebih daripada satu agung, satu orang raja. Disambut daripada mendapat kedudukan dia, kerana kedudukan dia begitu besar tanggungjawab. Sebab tu begitu besar sambutan dibuat, semua orang mulia dan sayang. Tuan-puan sekalian, dalam kubur dia akan disambut. Nampak tanah kubur tu biasa, tapi tuan-puan sekalian, mereka disambut, roh mereka dinantikan. Kubur akan seluas mata memandang, dan kubur akan kata labbaik, labbaik. Akan ada bunyi sambutan, selamat datang, selamat datang.
Selamat datang, selamat datang. Kubur akan seluas mata memandang daripada satu pintu keluar harum-haruman syurga yang bauannya sangat nikmat, sangat sejuk, sangat bahagia, dan dia akan disambut dalam kubur. Dia kata, pada hari ini kami tak sabar untuk nantikan kamu. Kamu ialah manusia yang jalan atas dunia dengan penuh kebaikan, dengan akhlak, dengan kebaikan, dengan Allah. Kubur seluas mata memandang. Kemudian kubur akan sambut dia. Bila malaikat tanya, akan tanya dengan suara yang paling lemah lembut, tapi suara malaikat paling lemah lembut pun suara macam petik. Paling lembut tanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Maka dengan tenang dia akan jawab, Allahu Rabbi. Dan tuan-puan sekalian, hari ni kita jalan sana sini kan, setiap pagi bangun kadang-kadang dah cerah, matahari dah terbit. Ada orang bangun setiap hari matahari dah terbit, bangun matahari dah terbit. Untuk tu kita kena istighfar dan bertaubat. Ada orang tinggal sembahyang subuh, setiap hari bangun matahari dah terbit, bangun matahari dah jadi bapa orang dah, bangun matahari dah terbit. Dah jadi orang hebat dah, tapi subuh bangun matahari dah terbit. Hari-hari matahari dah terbit. Takut nanti dia terkejut. Mana yang apa dia, spotlight dalam kubur dihadapkan depan dia, mereka akan ditanya dan disoal, merabbuk, siapa Tuhan kamu? Maka dia akan kata, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Satu masa saya dan tuan-puan akan duduk dekat sana. Sebab tu banyak ulama Sayyidina Osman sampai nangis, sampai basah janggut dan tanah setiap kali dia menziarahi kubur. Dia akan menangis begitu sekali. Kita kat kubur kadang boleh senyum, boleh ketawa, boleh bergurau-gurau, boleh cuit-cuit. Orang dulu ziarah kubur dengan tangisan. Orang dulu ziarah kubur dengan tangisan, sebab mengenangkan inilah peringatan yang senyap, yakni mati. Kubur ni peringatan yang senyap. Untuk tu kita disunatkan untuk menziarahi kubur. Tu orang berat mana pun bergaduh adik-beradik, bergaduh suami isteri, bergaduh dengan manusia lain, marah-marah orang, bila kita pergi kubur semua tu terhenti. Kita berhenti daripada melihat buruk orang. Kita berhenti daripada mencari aib orang lain. Untuk tu tuan-puan sekalian, belajar dan kata dalam kubur orang baik, kubur akan sambut dia. Kemudian kubur akan seluas mata memandang, akan keluar rumah-rumahan syurga. Dia kata seperti duduk dalam kubur ni untuk orang beriman seperti solat sunat 2 rakaat sunat sebelum subuh saja. Ulama kata seperti 2 rakaat solat subuh saja. Dia kata 2 rakaat sunat sebelum subuh. Sekejap je, macam sembahyang sunat subuh, macam sembahyang fardu subuh 2 rakaat, seperti itu je dalam kubur. Dia tak perasan dalam kubur begitu sekejap. Tapi untuk orang tak beriman, kubur akan kata, pada hari ini tidak ada kata-kata aluan untuk kamu. Maka daripada kubur akan keluar harum-haruman daripada api neraka yang busuk, dan kubur akan himpit dia. Akan keluar satu ekor ular yang sangat besar. Lima as-sujaul aqra akan keluar, yang mana begitu besar. Dia kata satu bisa je daripada ular ni kena atas muka bumi, tidak akan tumbuh satu pohon lagi atas muka bumi. As-sujaul aqra akan sambut dia dalam kubur, akan pukul dia, tapi dia tak akan mati sampai bila-bila. Datang malaikat tanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Dengan suara yang paling kasar, sedangkan suara yang paling lembut seperti petir. Maka akan tanya, pada inilah orang yang mana banyak langgar perintah Allah, orang yang tak nak kenal Allah Tuhan dia, tak nak dekat diri pada Allah. Dalam dunia tak pernah fikir apa yang Allah nak. Dia lupakan Allah dalam hidup dia. Dia zalimi orang lain, dia aniaya orang lain, dia tidak jujur dalam hidup dia, sehingga akhirnya dalam kubur dia akan dipukul, sehingga badan dia kata kubur akan himpit dia. Dalam tulang rusuk dia akan berceragah, akan hancur. Dalam hadis yang lain seperti 2 besi yang bertemu, dan dia akan tertutup, dia akan terkepit, seperti badan dia akan hancur, dan dia tak akan dapat jawab soalan. Orang beriman akan dibuka soalan kedua. Ada ulama kata dia akan dibukakan satu wajah, akan diberi satu tontonan wajah. Dia akan ditanya, adakah kamu kenal akan lelaki ini? Adakah kamu kenal akan lelaki ini? Orang dalam hidup bawa sunnah Nabi, cintakan Nabi, sebut pasal Nabi dalam hidup dia. Maka dia akan kata, inilah lelaki yang paling saya cintai, saya rindui, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan begitu bahagia dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk orang yang tak beriman, bila tunjukkan wajah tu, maka dia kata, kami tak kenal lelaki ni. Maka dia akan dipukul, dia akan masuk 70 hasta dalam tanah. Dia akan terus dipukul dan terus dipukul. Dia akan rasa begitu perit kubur, dan dia berdoa, ya Allah, kalau boleh cepat-cepat ya kau nak masukkan saya di dalam neraka, tolong masukkan saya sekarang. Saya dah tak sanggup duduk dalam kubur. Dia sangka di mahsyar dan neraka itu lebih ringan, bahkan di mahsyar dan neraka itu lebih dahsyat daripada azab kubur. Kata Sayyidina Osman, siapa selamat di tempat persinggahan yang pertama ini, maka dia akan selamat ke tempat-tempat yang seterusnya. Siapa gagal dalam tempat di kubur ini, mereka akan gagal di tempat-tempat yang seterusnya. Untuk tuan-puan sekalian, ketiga orang jaga solat, Allah akan beri buku amal di tangan kanan. Tak ada perkataan, tak ada ungkapan dapat menggambarkan kegembiraan orang-orang yang mendapat buku amalan di tangan kanan. Lebih bahagia daripada dapat degree, lebih bahagia dapat 10 ASPM, lebih bahagia dapat 10 ASPM tu bahagia, tapi lebih bahagia daripada tu lagi, dapat
STPM 4 prinsipal A, 5 prinsipal A. Lebih bahagia daripada dapat tawaran masuk universiti. Itu orang kampung kita susah kadang. Adik-beradik susah tiba dapat tawaran universiti. Mak ayam kalau boleh nak menari, sujud syukur, buat kenduri, doa, bahagia dapat anak tengok anak berjaya. Tuan-tuan sekalian, lebih bahagia lagi lepas habis belajar, anak yang dapat ada orang sampai buat master, PhD, bahagia. Kegembiraan dia Allah yang tahu. Bahagianya keluarga dia kat rumah. Dan lebih bahagia lagi dia jadi seseorang yang hebat, bawa kebaikan pada manusia, masyarakat. Mak ayah, keluarga dia akan rasa sangat bahagia. Tuan-tuan sekalian, tidak ada ungkapan, tidak ada ucapan, tidak ada perkataan dapat gambarkan kegembiraan seorang hamba apabila dia disahkan berjaya oleh Tuhan yang jadikan dia dapat buku amal di tangan kanan dia. Itulah kebahagiaannya sebenar-benarnya. Itulah kenikmatan yang sebenar-benarnya. Kita diberi buku amal tangan kanan. Untuk tu kalau dalam dunia terpaksa susah sikit, kita sabar. Terpaksa sakit sikit, kita sabar. Terpaksa sedih sikit, kita sabar. Kita akan diberi buku amal di tangan kanan. Keempat, kita akan dapat lintas titian sirat sepantas kilat. Keempat, lintas titian sirat sepantas kilat. Kelima, kita akan dapat masuk syurga. Dan kita akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Untuk tu, tuan-tuan dan puan sekalian, jaga solat awal waktu. Allah akan jaga kita. Orang yang betulkan solat, sebenarnya dia sedang betulkan hidup dia. Orang betulkan solat, dia sedang betulkan hidup dia. Seorang ketua keluarga, dia kena jaga solat. Untuk bangunkan keluarga, dia tak boleh bangunkan keluarga tanpa pertolongan Allah. Macam mana satu orang tak sujud, tak dapat bantuan Allah, boleh bangunkan keluarga. Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal, Amr al-As beri nasihat. Dia kata, Amr al-As minta nasihat. Abu Bakar Siddiq kata, ambil dunia sekadarnya. Kemudian dia pesan, dia pesan apa? Dia pesan, jaga solat subuh awal waktu. Jaga solat subuh awal waktu. Sebab Allah janji, orang jaga solat subuh awal waktu, Allah jaga dia. Jangan pandang rendah pada janji Allah yang ini. Kerana siapa pandang rendah pada janji Allah, Allah sangat murka dan marah pada dia. Hadis Nabi yang lain, siapa nak jadi orang Allah? Siapa tuan-puan nak jadi orang Allah? Nabi SAW bersabda, jaga solat subuh berjemaah. Siapa jaga solat subuh berjemaah, kata Allah, ni orang aku. Siapa sakitkan dia, dia sakitkan aku. Abu Bakar Siddiq 3 hari dia pergi masjid, dia dengar bunyi anak dia Abdullah tak pergi masjid solat subuh, dengan bunyi ki. Tak bunyi macam tu lah, saya tambah bunyi tu. Tu saya tambah bunyi dia. Tapi tak pergi subuh. Esok lalulah dengar bunyi lagi ki. Tak dengar 3 kali subuh tak pergi, dia panggil anak dia, Abdullah, perkahwinan kamu ni dah lalai, bercerai. Maka mereka telah berpisah. 3 hari tak pergi subuh, Abu Bakar suruh bercerai dengan isteri dia. Sebab perkahwinan lubuk untuk kita buat kebaikan, untuk dekat diri dengan Allah. Perkahwinan bukan untuk kita lalai, untuk kita jauh daripada Allah. Perkahwinan tu buat kita jadi makin baik. Tapi kalau perkahwinan makin sakit jiwa, sakit kepala, jadi perkahwinan tu tak ada makna untuk diteruskan. Jadi kita bukan maksud suruh bercerai, tapi saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, dulu-dulu macam tu kualiti lelaki, kualiti wanita, kualiti manusia. Sehingga 3 kali tak pergi subuh je macam satu kegagalan. Kita sepanjang tahun tak pergi subuh, sekali je pergi subuh, rasa macam wali Allah dah. Rasa macam wali, jalan pun dah lain dah. Bercahaya je muka, rasa baru sekali sembahyang tarawih 20 rakaat. Sembahyang subuh jemaah, hari tu rasa macam, ya Allah, macam wali Allah kan. Jalan tak berjejak bumi dah. Rasa baiknya lah saya ni kan. Perasan, saya yang cakap lah, perasan, lupa diri. Jalan, ya Allah, warak ni, saya kekasih Allah, baru sekali datang. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk tu jaga solat subuh, Allah jaga kita. Siapa jaga kita? Allah jaga kita. Jadi siapa tuan-puan nak Allah jaga, jadi orang Allah. Kita bukan siapa-siapa, tapi Allah nak bagi janji jadi orang dia. Ya Allah, bukan orang siapa-siapalah. Orang Perdana Menteri ke, ni orang timbalan Perdana Menteri, ni orang ketua menteri, ini orang presiden ni, ini orang datuk sekian, datuk seri sekian, ni orang sultan, ni orang raja. Entah tak, ini orang Allah. Dia orang siapa? Orang siapa solat subuh? Orang Allah. Orang Allah ni siapa? Siapa dia Allah? Raja kepada segala raja, yang menguasai, yang sebenarnya yang memiliki, yang sebenarnya yang menguasai. Tapi ramai orang yang perasan dalam dunia, terasa dia punya. Isteri anak saya punya, dia terperasan sekejap. Perasan kedai ni saya punya, contoh, perasan, lupa sekejap.
Wah, saya ada kedai, kedai ni saya punya, datang. Wah, saya ada kedai, kedai ni saya punya. Saya ada kereta, kereta ni wah saya punya. Ini rumah ni satu rumah, dia lagi nak beli lagi dua kan. Kita perasan rumah saya, rumah kita. Kita lupa mana ada kita punya, semuanya Allah punya. Dia bagi sekelip mata tanpa kita sedar. Rezeki tak sangka-sangka, tak sangka-sangka juga dia boleh ambil. Untuk tu tak ada apa yang kita punya. Semua Allah punya. Kita kaya pun Allah punya, jangan rasa apa-apa. Kita miskin pun jangan rasa rendah diri sebab kita miskin, kita susah. Allah tak pandang langsung miskin kaya kita. Allah pandang takwa, dan pandangan Allah itulah yang menentukan segala-galanya. Pandangan siapa pun dalam dunia tak penting. Yang penting pandangan Allah kepada kita. Jadi tuan-puan sekalian, untuk tu tuan-puan, untuk tu jaga solat waktu. Saya nak jawab soalan-soalan tadi banyak, saya jawab sekali lalu ni. Mudah-mudahan jadi banyak sebuah kebaikan. InsyaAllah tuan-puan, saya ada buat program. Saya dekat butik ni, kat Ilius Design. Ada jubah-jubah raya banyak. Saya tak promosi, tapi kira promosi sekali lah. Tuan-puan boleh datang lah nanti dekat Bangi Central. Dekat Bangi Central. Tuan-puan kata, Ustaz promosi. Masa saya nak promosi pun malu-malu je. Tapi tuan-puan datang, belilah satu seorang, sekeluarga, untuk anak-anak pun ada. Dan tuan-puan sekalian, dekat FB Ilius Design pun boleh tengok. Dan di situ insyaAllah saya ada, sementara saya nak jawab soalan ni, saya ada buat program untuk anak-anak dekat UPM Serdang, UTM Skudai, MMU Melaka. Tuan boleh daftar sekarang, boleh hubungi pejabat 0173666848, 8 tahun sampai 17. Di 8 tahun 17 saya akan pecah sekolah menengah sekolah rendah supaya anak-anak ada jiwa agama, yakin pada Allah. Ada sekali baru ni ada, baru semalam saya balik daripada semalam Kuala Terengganu. Satu anak duduk depan nangis. Dia baru habis SPM, dapat result dah. Dia pergi jumpa masa tengah ceramah, tiba-tiba dia berlari kat belakang, dia cium mak dia nangis-nangis. Dia terlanggar meja, jatuh meja. Orang ketawakan dia, tapi dia tak kisah sebab dia tengah nangis. Dia tak nampak dah meja. Dia peluk mak dia. Semalam program mak ayah, dia suruh beberapa orang je anak muda mak ayah dia bawa. Dia peluk mak dia pun nangis-nangis. Masa nak balik dia peluk saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah sepanjang hidup Ustaz ceramah kat sekolah saya. Ustaz datang kat sekolah saya. Sebelum saya periksa dulu, Ustaz datang. Tahun lepas Ustaz datang. Masa tu saya tak pernah ada satu A pun dalam periksa saya. Dan saya pun tak pernah nak A ni. Dan saya pun tak rasa saya boleh dapat A. Saya tak pernah ada A pun. Semua markah semua turut-turut. Ustaz tengok pun tak sanggup tengok. Tapi lepas dengar ceramah Ustaz, saya belajar, rupanya baru saya tahu belajar ni penting untuk buat dakwah, untuk Allah sayang. Masuk universiti nak buat dakwah, nak kerja nak buat dakwah, nak berkahwin nak buat dakwah, nak hidupkan Islam, nak lap air mata darah Nabi SAW. Maka dia kata kat saya, Ustaz, alhamdulillah PSSPM saya dapat 6A. Saya peluk dia, dia dapat 6A. Tuan-puan sekalian, saya nak beritahu tuan-puan, saya pun tak pandai dulu-dulu, sampai sekarang pun tak pandai juga. Bodoh je. Yang pandai tu Allah, Maha bijaksana tu Allah. Tapi lepas saya dengar tentang kebesaran Allah, keyakinan kepada dia, keagungan dia, masa tu saya rasa inilah jalan dan inilah keyakinan yang patut ada dalam hati. Bukan saya yang rasa, Quran hadis pun beritahu. Tapi masa tu saya rasa inilah patut ada pada setiap mak ayah dan anak-anak dalam dunia. Keyakinan kepada Allah buat kita jadi kuat. Keyakinan pada Allah buat kita berani. Walau apa pun terjadi, gelap, bahaya, kita akan terus melangkah. Kita tak akan pernah putus. Orang beriman tak akan pernah putus. Orang solat, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan bersifat berkeluh kesah. Bila mendapat kesenangan, mereka marah, mereka jerit. Mereka mendapat kesenangan, mereka sombong, lupa diri, hina orang lain, pandang rendah pada orang lain. Bila dapat kesusahan, marah-marah, menjerit. Lagi teruk, ada orang bunuh diri. Kat Jepun, Korea, ada orang tujung bangunan, ada orang gantung diri, bunuh diri. Bawa kereta laju, bawa motor, langgar belakang lori. Saya jumpa budak muda tapi tak mati. Dia ikut program masjid, terus bertaubat. Jadi Allah Maha Kuasa. Daripada nak bunuh tapi dia kata apa? Bukan begitu orang yang solat. Masuk Al-Quran, bukan begitu orang yang solat, yakni orang yang kekal menjaga solat dia. Yakni orang yang kekal menjaga solat. Anak muda tadi kata, Ustaz, semenjak saya dengar ceramah Ustaz, saya jaga solat fardu waktu berjemaah dan saya tak pernah tinggal solat duha saya. Paling kurang saya buat 4 rakaat, 6 rakaat, dan solat fardu mesti berjemaah. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat 6A masih SPM. Dia peluk saya nangis. Daripada mula saya fikir, budak ni dah kahwin ke dengan ceramah sungguh-sungguh. Saya cerita pasal suami isteri, pasal keluarga, dia dengar nangis je. Biasa orang nangis banyak ni mungkin ada buat salah dekat suami dia, kat isteri dia, kat mak ayah dia, dia derhaka. Tapi dia budak baik, tapi dia nangis sebab dia semangat nak belajar. Duduk depan sekali semalam dekat Kuala Terengganu. Dia nangis, dia berdiri. Jadi tuan-puan sekalian, jadi itulah kursus saya buat lebih kurang. Ada pelajar banyak lagi. Jadi tuan-puan boleh daftar di www.transformjiwa.com untuk anak-anak supaya jiwa agama, supaya yakin pada Allah. Masuk universiti bukan nak cari ilmu je, nombor satu nak buat dakwah.
nak hidupkan Islam. Bila Allah bersama kita, dunia ni kacang gila. Tak ada hal lah, saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Orang beriman tak pernah takut, tak pernah rugi urusan orang beriman. Sebab tu Nabi kata esok kiamat, ini ada benih kat tangan, tanam. Ada benih kat tangan, tanam. Sebab orang Islam dia tak pernah lemah semangat, tak pernah buntu, kuat. Nabi suruh tanam. Sebab apa? Kan esok kiamat tak sempat pun benih tu nak keluar pokok. Tapi orang beriman tanam pokok pun, kalau tuan-puan ada tanam pokok, untung beriman. Buat apa pun untung. Untuk tanam pokok, buat buka tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok depan rumah. Semua pokok yang hidup ni, dia mendoakan keampunan untuk si yang menanam dia. Kalau ada buah semua tu, semua mendatangkan, kita dapat didoakan kita. Dia mendoakan. Kalau kita orang lain makan, lagi besar pahala kita. Nabi SAW lah hadis kata, walaupun tanam pokok, tiba binatang makan. Kita dah buat dah sekat, tiba ada binatang makan. Nabi SAW bersabda, semua pahala yang binatang tu makan dapat pahala sedekah bagi orang yang menanam dia. Binatang liar datang makan, itu pun kita dapat pahala besar. Tuan-puan kata habislah, rugi, penat tanam, dah buat macam-macam, sekali binatang ni lagi handal, dia tak makan perangkap tu, habis semua disapunya. Semua apa kita tanam semua disapu. Rupanya tak, kita je kata rugi. Rupanya telah menjadi pahala untuk meninggikan darjat kita dalam syurga. Jadi anak-anak jangan putus. Sebab tu tuan-puan boleh daftar program tu, hantar anak-anak, jangan terlepas ya. Tak selalu buat ni. Bulan 5 ni saya buat masa hari Sabtu Ahad ni. Bukan Sabtu Ahad ni, bulan 5 bulan Mei, sebelum cuti sekolah di UPM Serdang, UTM Skudai, MMU Melaka. Boleh daftar di www.transformjiwa.com. Saya nak jawab soalan ni. Masya Allah. Ustaz, mana dulu saya nak jawab? Saya jawab daripada Nur Yus Rosli. Saya jawab pendek-pendek sebab banyak soalan kan. Ustaz, bagaimana menangani ipar yang suka cucuk-cucuk adik-beradik supaya tak bergaduh? Dia kata suka tikam belakang. Jadi tuan-puan sekalian, tak apa, orang tikam belakang ke, tikam atas ke, tikam tepi, semua yang berlaku dalam hidup kita kerana Allah sayang kita. Jadi kita jangan kata hal orang, kita jangan keji orang. Nabi SAW ajar, masa Nabi sakit, Allah saja silapkan isteri Nabi. Nabi SAW sakit, tiba isteri dia kata kat belakang, dia kata apa? Ada seorang isteri Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau boleh sakit kamu ni aku yang tanggung. Tiba di isteri kat belakang, dia kata dia angkat mata. Tak tahu macam mana tu lah mata saya, tak tahu, macam sikit je kot. Kalau kita macam ni lah, buat gitu kan, kita Allah kan, mata kita Allah begitu, atau buat gitu macam muka. Ataupun masuk kita buka mata, ya Allah dah sampai dah orang ni, ya Allah tu kita kata tu apa-apa. Jadi semua tu dapat dosa mengumpat. Nabi SAW suruh ambil bekas, Nabi suruh muntahkan apa mereka makan. Rupanya mengatah orang, dosa dia, dosa mengumpat ni mengatah orang yang betul tentang, tapi betul dia cakap, mengatah orang yang betul, kalau dia dengar dia kecil hati, tu namanya mengumpat. Ya Allah, dia tu kan memang buat, tapi kita kata kita tujuan bincang ni nak tegur dia, tak. Cara menegur yang terbaik ialah kita sendiri jumpa, doakan dia, ziarah dia, tu dia terbaik. Tu yang Nabi SAW lakukan kebanyakannya. Dari secara umumnya, untuk kita secara umumnya, mendedahkan buruk orang ni kita tak akan diampunkan sehingga kita minta maaf pada orang yang bersalah. Tu tuan-tuan, kalau ada tersalah pada orang, kata hal orang, keji orang, hina mana-mana orang, cepat-cepat bertaubat pada Allah dan minta maaf pada mereka. Sebab dengan mengata hal orang, kita tak akan masuk syurga, sehingga kita, Allah perintah orang yang kita umpat, kita fitnah tadi, memaafkan kita. Tu jangan kata hal orang, jangan umpat hal orang. Tapi kalau hal orang kata hal kita, kita tenang. Sebab apa orang kata pada kita, semua telah kita bagi kita, dia sedang diuji. Dia gagal ujian tu, dia kata kita. Kecuali datang balik dia bertaubat, Allah maafkan dia, atau dia minta maaf kat kita. Tapi kita pula, ujian untuk kita jadi orang yang paling mulia, kita maafkan dia. Hasan Basri, kalau orang kata hal dia, dia bungkus, dia bagi hadiah. Itu orang lepas ni orang mengumpat, kita bungkus, bagi jam hadiah, jam Rolex ke kan, jam Rolex pensan, jam tu pun tak pernah tengok lagi kan. Bagi hadiah apa-apa pada dia. Terima kasih wahai saudara, kerana sekian hari bulan saudara beri pahala pada saya. Terima kasih kerana saudara beri pahala pada saya. Jadi kalau orang kata hal kita, mak Hasan Basri aja, Hasan, kalau kamu tak tahan nak kata orang, kamu kata mak. Supaya bila kamu kata mak, pahala kau pergi kat mak, mak kata engkau, pahala pergi kat engkau, pahala kita dua tak pergi pada orang lain. Jadi bila orang umpat kita, kita syukur. Orang kata kita, alhamdulillah, dia sedang transfer pahala pada kita. Dia sedang transfer account dia. Dia semayang sebulan Ramadan, tak tidur malam, nangis, bukan kecil pahala tu. Dia zikir pagi petang, dia kata kita, tiba-tiba semua pahala dia transfer. Dia bukan transfer yang kalau bank tu apa dia panggil,
Transfer lambat sikit tu, ni kita transfer terus kan, segera transfer. Bank pun mungkin seminit lepas tu baru sampai, kena klik, kena tunggu sekejap berapa saat. Ni tak sampai berapa saat, belum klik je dia terus transfer. Jadi kalau orang kata kita kena bahagia, kita kena gembira. Orang kutuk kita bahagia, kita gembira. Orang hina kita bahagia, kita gembira. Sebab Allah sayang saya. Sebab Allah sayang. Jadi orang keji kita syukur. Tak apa, kita tak jadi hina dengan kejian orang. Kita tak hidup pun untuk penghormatan orang. Tak perlu orang nak hormat kita, panggil kita panggilan mulia, beri tempat duduk untuk kita. Tak perlu. Kita buat untuk Allah sayang. Sayyidina Ali dia kata nak dapat sifat. Kenapa kita rasa sedih? Kita bersihkan hati kita. Kita tak perlu siapa-siapa punya pujian, penghargaan, pengharap. Tak perlu. Kita hidup untuk Allah. Bila kita kena rasa rendah diri, jangan sombong. Kita tak ada siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Kebaikan kita pun tak perlu orang terima kasih. Kebaikan orang kita kena terima kasih. Kita punya kebaikan orang tak terima kasih, tak apa. Sebab saya buat untuk Allah sayang. Macam tu. Saya buat untuk Allah sayang. Kita buat dakwah untuk Allah sayang. Lagi kita jalan, Allah sayang saya. Lagi kita buat baik, lagi Allah sayang saya. Jadi tak apa orang kata kita. Tak apa orang kata kita. Malam-malam doakan dia. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, kasihi dia. Ya Allah, sayangi isteri dia, suami dia, mak ayah dia. Sebab sebenarnya hidup ni cuma soalnya satu. Dalam Al-Quran, maksud Al-Quran, segala kebaikan yang kita buat balik pada diri kita. Segala keburukan yang kita buat akhirnya balik pada diri kita. Pasti mafhum Al-Quran, semua baik kita buat adalah untuk diri kita sendiri, akhirnya datang pada diri kita. Semua buruk yang kita buat dalam hidup akhirnya balik pada diri kita sendiri. Dosa mengumpat yang paling kecil, dosa dia seperti makan riba. Dan makan riba, dia kata riba yang paling kecil, dosa dia seperti berzina dengan ibu sendiri. Auzubillah, bunyi pun teruk. Dia kata tapi orang yang makan riba, orang yang mengata halal saudara, ialah riba yang sangat buruk, riba yang sangat besar, ialah mengata saudara Islam yang lain. Itu jangan kata hal orang lain. Tapi orang kata hal kita syukur, sujud syukur. Sujud syukur, kita bahagia. Dia kata bila orang keji kita, betul, apa yang Tuhan kata tentang saya itu betul. Bahkan saya lebih teruk daripada itu lagi. Saya cuma nampak baik sikit ni sebab Allah tutup aib saya. Kalau Allah buka aib saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Saya hina, saya kotor. Saya sendiri pun perlukan pertolongan Allah. Jadi kita tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa. Hina, Allah yang kutip dulu-dulu. Allah kutip kita daripada keburukan. Itu selalu ingat daripada mana asal usul kita. Jangan lupa. Jangan lupa asal usul kita. Dan seterusnya tuan-puan sekalian, mencari ilmu, tanya ustaz, tolong buat macam mana nak buat majlis taklim, terutamanya buat ibu tunggal, kitab-kitab yang baik selain yang pernah ustaz kongsikan. Jadi majlis taklim, buat baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kitab kitab muntakhab hadis ni yang paling mudah sekali. Kitab muntakhab hadis ni paling mudah. Dalam ni ada 7 bahagian. Setiap hadis tu tuan-puan ulang 3 kali. Hadis tu ulang 3 kali. Disusun oleh Syekh Yusuf Al-Khandahlawi, penyunting Muhammad Sa'ad Al-Khandahlawi, Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi. Jadi baca hadis ni, baca kat rumah setiap hari. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Baca kat rumah, baca dengan isteri, anak-anak. Tuan-puan baca ni insya-Allah banyak faedah dia. Baca. Banyak faedah dia. Saya banyak kali ceritakan, banyak faedah dia. Ada satu orang, dia baca dengan, dia seorang-seorang, isteri baca. Satu hari suami dia duduk. Suami kata, baca apa ni, hadis apa? Tak ada apalah bang. Esok malam-malam, tengah malam dia tengah tidur, suami dia pergi, dia peluk, dia nangis-nangis. Suami dia nangis-nangis. Rupanya suami dia banyak buat salah, peluk dia nangis-nangis. Dan suami dia mulai berubah sebab amalan taklim dan doa isteri dia. Jadi tuan-puan, doa isteri sangat ajaib. Banyak orang-orang dalam dunia yang saya jumpa, kerana doa isteri mereka berubah. Jadi Masya Allah. Seterusnya bagaimana selalu nak istiqamah di jalan Allah, istiqamah atas kebaikan. Kata Cik Lakuzi yang tadi tanya sebelum tadi, yang petang tadi, dia kata macam mana nak istiqamah buat baik, banyak ujian melanda. Saya pernah doa untuk istiqamah. Saya jumpa Mana Zubair rahmatullah alaih. Saya rindu Mana Zubair rahmatullah alaih. Mana Zubair rahmatullah alaih, saya minta nasihat dia panjang. Nangis-nangis masa saya dengar nasihat. Setiap kali saya dengar nasihat dia, saya nangis sampai sekarang. Masa mula-mula saya dengar kematian beliau, beliau meninggal dunia, saya sedih. Maulana Zubair rahmatullah alaih. Sebab banyak nasihat saya minta. Antara nasihat saya minta panjang, masa tu umur saya belas tahun lagi. Satu hari saya minta nasihat kat dia, dekat bilik beliau. Semasa saya minta nasihat, saya kata, Maulana, macam mana saya nak istiqamah? Bahasa Melayu je kan, macam mana saya nak istiqamah? Maka dia jawab apa? Panjang dia jawab. Antaranya dia kata, apa yang saudara minta istiqamah,
perkara yang sama juga saya berhajat. Istiqamah ni satu hadiah daripada Allah yang sangat besar. Hadiah daripada Allah yang sangat besar. Untuk tu setiap kali terbuat jahat atau tersilap atau tertinggal kebaikan, cepat-cepat bertaubat pada Allah. Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Umar, baca Al-Quran taubatan nasuha. Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, macam mana dengan orang-orang biasa-biasa yang mereka buat baik tapi mereka terbuat jahat juga, macam mana mereka nak taubatan nasuha? Jawab Nabi SAW, setiap kali terbuat salah, cepat-cepat bertaubat. Tiba-tiba terbuat lagi, cepat segerakan taubat. Terbuat lagi, segerakan taubat. Taubatan nasuha. Jadi untuk istiqamah, kita kena banyak bersyukur dengan apa yang Allah beri, kita dapat buat, syukur. Yang belum dapat buat, minta pada Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, pertama apa dia? Apa yang kita dapat buat, syukur. Yang belum dapat buat, kita doa dengan Allah. Dapat sembahyang subuh awal waktu, zuhur waktu, asar kadang-kadang terlambat, doa, ya Allah tolonglah saya nak solat asar awal waktu, ya Allah tolonglah saya nak berubah, saya nak solat asar awal waktu, tolonglah saya, ya Allah saya nak jadi baik tapi saya belum dapat kekuatan, saya lemah, ya Allah saya tak mampu, saya daif, ya Allah tolonglah saya, ya Allah bantulah saya. Doa dengan Allah. Nabi SAW sini selalu ajar baca doa. Ummu Salamah kata, aku paling kerap aku Nabi dengar Nabi doa. Nabi doa apa? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ataupun ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama ini. Kita nak buat baik, kita perlu pertolongan Allah. Satu orang tanya satu orang alim, ada kata Imam Ghazali, ada kata yang lain. Masa dia berminta nasihat, dia kata, macam mana saya sedih, lidah saya berzikir tapi hati saya lalai. Saya sebut nama Allah tapi hati saya tak rasa apa yang saya sebut. Lidah dengan hati saya ni khilaf, berbeza. Lidah sebut nama Allah, hati belum lagi. Kata orang alim tadi, bersyukurlah dengan satu anggota yang masih dapat sebut nama Allah, dan doalah supaya Allah beri juga hati kamu sama dengan lidah kamu. Tengok orang dulu begitu hikmah ucapan mereka. Mereka membangun ke orang lain dengan kasih sayang. Kalau kita macam mana? Ustaz, lidah saya berzikir tapi hati saya lalai. Kalau kita macam mana? Buat-buat bertobat kan? Sudah-sudahlah tu, jangan munafik kan? Kita kalau dengar orang cakap baik, tiba amal dia tak betul, kita kata dia munafik, kita kata dia tipu. Tak, sebenarnya dia sedang berusaha untuk jadi baik. Kita dengan orang diri sendiri, kita selalu cari sebab yang munasabah, tapi untuk orang lain kita jarang cari sebab untuk mereka. Sebab tu Nabi kata, antara sifat orang yang berakhlak, bila kawan dia buat silap, dia sediakan 70 sebab kenapa kawan dia buat silap. Sebelum ditanya kawan tu, dia dah beritahu 70 alasan kenapa kawan dia buat macam tu. Ini orang beriman. Dia siapkan 70 alasan kenapa kawan dia buat macam tu. Ini akhlak. 70 alasan disiapkan untuk kawan dia. Faham maksudnya? Dia buat silap, dia dah siapkan 70 alasan. Mungkin begini, sangka baik maksudnya. Mungkin dia sebab ni, mungkin dia sakit, mungkin dia tak sihat, mungkin begini. Dan kita rasakan pandang orang buat dosa, kita benar-benar pandang hina dia. Kita tak tahu, mungkin sebab sekali ni dia buat dosa, dan kerana dosa yang ni dia bertaubat sungguh-sungguh, dan kali itu darjat dia ditinggi di sisi Allah, ditinggikan. Sebab tu dia kata kadang-kadang taubat si pendosa lebih mulia daripada zikirnya para zakirin, para wali. Ada orang berzikir tapi sambil zikir tengok cari salah orang. Pegang tasbih tapi semua orang salah. Astaghfirullah. Bangun tahajud pegang tasbih, astaghfirullah. Tak tahajud ustaz ni, dakwah pun tahajud tak bangun. Tengok pula kiri, ya Allah, tidur terbungkang, hadap tidur pun tak amal, berdengkur macam gorila kan. Tengah semayang tahajud ni, zikir. Ya Allah, yang penceramah yang ujung tu lagi lah, nangis kuat tapi tahajud 2 rakaat pun tidak kan. Kita kadang-kadang mula baru nak buat baik macam tu, pukul 2 bangun, ya Allah, sambil tahajud ni hati, ya Allah tak faham aku, ya Allah pakai serban tapi janggut panjang. Tapi kita nampak tak buruk orang, hina tak kita? Kita mencari keaiban saudara kita. Kita mencari aib saudara kita. Patutnya Masya Allah cari yang zahir dia, Masya Allah, dia pakai serban, dia hidupkan sunnah Nabi SAW, cinta kat Nabi, dia belajar nak pakai macam Nabi. Tengok orang dia janggut, Masya Allah, dia hidupkan sunnah Nabi. Kurang-kurang kat diri dia ada satu sunnah Nabi yang zahir. Sunnah Nabi SAW yang zahir pada dia ada janggut. Dia ada janggut macam tu. Jadi sebab tu kadang-kadang
Kita berusaha. Jangan, sebab tu ni ujian. Bila kita nak pegang tasbih, kita baru sembahyang tahajud 3 hari tak tidur. Tidur pukul 1 pagi dah bangun tahajud sampai subuh nangis 3 malam. Kita mula jeling orang kiri kanan kita, orang tua-tua, baik-baik. Ini cerita itikaf kat masjid masa buat dakwah kan. Tengok ni tidur je pukul 5 baru bangun. Malam cerita suruh bangun sepanjang malam. Tapi kita tak tahu orang tua tadi dah sembahyang jemaah semenjak 50 tahun dulu. Dia tak pernah tinggal sembahyang jemaah sampai sekarang. 50 tahun ada istiqamah, itikaf kat masjid sampai sekarang tak tinggal. Kita kat mana 4 hari yang lepas? Kita kat mana 5 hari yang lepas? Kita kat mana 6 hari yang lepas? Kita kat mana 7 hari yang lepas? Kita tengok orang alim, ya Allah, orang alim ni teruk. Kita tak tahu dia sepanjang hidup daripada umur 7 tahun dia belajar ilmu. Saya ada seorang sahabat saya kan, contoh Mona Helmi belajar daripada umur 9 tahun. Mona Helmi belajar daripada umur 9 tahun sampai umur 30 tahun. Bukan seorang, banyak kawan-kawan saya ulama, mereka belajar daripada 9 tahun sampai 30 tahun belajar. Duduk madrasah, susah, kena khidmat, buat bangunan, bersih tandas, hari-hari hafal Quran, hadis, macam-macam kitab mereka hafal. Untuk tu jangan kita mencari keaiban orang lain. Saya pernah cerita dengan tuan-puan, tengah malam saya buat dakwah satu tempat, ada seorang kawan saya ni time taklim tidur, time baca hadis pun tidur, bunyi pula dengkur ni tidur. Time makan sampai dulu, time makan dah siap makan tu, sambil makan siap habiskan pula makanan tu. Sekali kami masak sahur, kami malam-malam masak buka. Orang lelaki tak rajin sangat. Masak buka tu sekali untuk sahur lah. Sahur esok panaskan je. Orang perempuan kadang mak-mak saya kat kampung tu, sahur lain, buka lain. Kalau tengah malam pun buat air lagi untuk anak-anak. Ya Allah, rindukan mak saya. Dia bawa kopi kadang-kadang tengah malam, bagi air, goreng-goreng kopok balik kampung saya sekala. Tengok anak berbual bagi. Kita tak ada, sekali masak tu sampai esok lah. Sekali masa saya buka puasa, bangun tahajud, kami bangun subuh, bangun sahur bulan Ramadan. Masa buat dakwah ni, tiba-tiba kami tengah buat dakwah kat mana-mana, tiba-tiba bangun-bangun tengok lauk dah habis, ayam semua dah tak ada, tinggal kuah je. Kita senduk, ya Allah, kuah, senduk lagi air bawang, senduk lagi tinggal kari. Ya Allah, siapa pula makan ayam ni? Semua pandang satu sama lain, siapa dia belasah ayam. Pagi-pagi kat kampung-kampung, mana nak cari ayam? Kadang-kadang kampung-kampung asli, mana nak cari-cari telur pun dah tak ada kedai buka pagi-pagi. Tiba apa kami buat? Kami makan nasi dengan kuah. Esok pun sama. Saya masak-masak bangun pagi. Time saya masak, saya paling geram lah. Bangun pagi tengok tak ada ayam tu. Jadi kami semua satu jemaah ni, semua dah tak senyum dengan satu orang budak ni. Dia kuat tidur, makan kuat. Kan Nabi tak suka kuat makan, kuat tidur, pemalas. Sifat Nabi tak suka. Jadi kita pun nampak sepatutnya sifat tu kita check diri kita, bukan check orang lain. Kita pun tengok, ya Allah, package yang Allah benci kat dia ni. Kita dengar Quran untuk orang. Hadis Quran pertama untuk diri kita. Nabi kata, saya muslim, ilmu satu di lidah, satu yang turun ke hati. Ilmu yang turun ke hati ni, makin belajar makin sayang orang, makin belajar makin nampak baik orang, makin belajar makin bangun ke orang lain, makin belajar makin cinta kebaikan orang lain. Bukan makin belajar makin benci orang, makin marah mak ayah, marah keluarga. Sebab keluarga tak takwa, tak semayang, keluarga kita benci orang lain. Tegur pun tak nak, senyum pun tak nak. Lepas tu apa jadi? Saya ringkaskan lah, tak ringkas juga ni. Tiba-tiba bangun pagi, satu pagi tu kami semua dah tak tegur dia. Time tahajud dia pergi kat ketua jemaah saya, dia nangis. Dia pun muda lebih kurang berumur sikit daripada saya. Masa tu saya belasan tahun. Tiba-tiba dia pergi kat ketua jemaah, dia kata, ni Amir Sahab. Dia kata ketua jemaah tu, dia panggil oleh Hindustan, Sahab tu Inspektor Sahab kan. Ni Amir Sahab. Amir tu ketua, Amir Sahab. Ni bukan Inspektor Sahab. Jadi kata Amir Sahab, Amir Sahab, saya bahasa Melayu, saya tengah tahajud ni. Dia kata saya dah tak larat dah, saya penat, saya letih. Tidur lah, kau memang tidur je lah, kata ketua jemaah ni. Terus saya nak pergi dah lah, saya nak pergi. Boleh ajar saya mengucap? Dia kata boleh. Dia pun ajar mengucap. Sekali bila dia ajar mengucap, Amir satu pelik. Dia kata, minta maaf kat semua ya, saya salah, tak sempat nak kejut dia orang, minta maaf. Rupa-rupanya tak lama lepas tu, budak muda tadi meninggal dunia. Masa kami tengah berdakwah ni, budak muda tu meninggal dunia. Sampai sekarang jadi pengajaran buat saya. Semenjak itu saya belajar, orang kita nampak buruk, tak semestinya buruk. Sebab Allah kenal seseorang tu setiap saat dalam hidup dia. Kita cuma kenal orang tu berapa minit, tapi Allah kenal setiap saat. Mungkin ada kebaikan yang diam-diam dia buat, mungkin ada doa yang senyap-senyap dia buat. Untuk tu kita jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Kita sayang semua orang, kita hormat semua orang. Yang tak baik, yang kotor, yang lemah, yang hina tu saya. Yang tak betul tu saya.
Maka apa jadi? Budak tadi meninggal dengan keadaan yang sangat baik. Anak muda tadi meninggal dengan sangat baik. Untuk tuan-puan, jangan pandang rendah pada anak-anak sendiri. Jangan pandang rendah pada isteri kita. Pandang rendah anak-anak. Kadang anak-anak kurang sikit, kita pandang rendah pada dia. Jangan pandang rendah. Engkau ya Allah nak, ini pun kau tak gerti, tak pandai-pandai. Takkanlah ini pun tak pandai. Mak hari-hari jatuhkan anak. Tuan-puan tahu apa dosa dia? Buat anak tu jadi lemah, down. Dia tak kisah orang lain tak puji dia. Tapi anak dia cuma tunggu penghargaan, dia pujian daripada mak ayah dia. Ditunggu kadang. Saya selalu sebutkan, anak bawa kertas lukis balik sekolah kan. Cuba tengok anak sekolah kalau 4-5 tahun tu, tunjuk kertas color kat ayah. Ayah tengok ni color. Kan cikgu saya tampal kat dinding kat sekolah tu. Kadang bawa balik, tunjuk ni. Setiap hari lalu ditunjuk. Kita pun kata apa? Apa color? Ya Allah, color je cikgu ajar. Kita kata apa kat anak kita? Ya Allah, color cikgu ajar. Kau tahu tak, kau dah nak masuk sekolah, patut kau kena pandai matematik. Baca pun tak boleh, cakap pun tak betul lagi. Ya Allah, color cikgu ajar. Kita cakap kat anak kita. Sebenarnya dia dapat color pun dia dah bahagia. Dia bersyukur dia dapat color. Dulu pegang pen pun tak tahu, kertas pen dia makan. Sekarang dia pandai color, kita kata color je nak. Apalah salah kata ya Allah nak. Cantiknya kau color. Allah bagi kau ilmu dapat color. Hebatnya Allah bagi kau pegang pen, boleh color. Baik Allah. Terima kasih Allah ajarkan anak saya satu-satu ilmu dalam hidup dia. Tapi tak nak cakap, tak nak tengok pun kadang-kadang. Pandang pun tak nak. Apalah salah pandang sikit. Anak tu color kan, tunjuk. Masya Allah nak, cantiknya. Ya Allah, baiknya, lawanya anak Umi, anak ibu, cantiknya, pandainya dia color. Anak ayah, ya Allah. Tapi kita tak puji dia. Kita tak puji dia. Esok lalu lagi tengok anak tu tunjuk. Betul tak anak tu tunjuk lagi? Betul tak tahu puan? Cerita anak kita tunjuk lagi. Ayah, ni iron color kan? Anak kita tunjuk. Ayah, anak saya Ryan nombor 2. Ayah ni iron color. Ryan color. Kita pun kata kat dia apa? Allah, semalam kan dah tunjuk. Tunjuk apa lagi? Semalam dah ya, dah tunjuk semalam. Tak tunjuk banyak kali. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, orang panggil Nabi dalam hadis, Nabi orang kata hamba je. Bukan keluarga, bukan anak, bukan mak, bukan ayah. Hamba, ya Rasulullah. Nabi SAW kata, ya saya. Ini Imamul Anbiya. Ya Allah, dikenali Rasul penghuni langit, imam pada semua Rasulul Azmi, kekasih Allah, bukan kawan karib raja, bukan kawan karib agung, bukan kawan karib presiden mereka. Dia kekasih Allah, Habibullah, bukan kawan karib. Kalau Ibrahim Khalilullah, kawan karib dengan Allah, seolah Allah beri gelaran begitu mulia, teman pada Allah. Khalilullah tu pun dah hebat dah gelaran Nabi Ibrahim. Nabi SAW Habibullah. Kata ulama, Khalilullah dengan Habibullah ni pada perkataan dikata macam benih yang sentiasa subur. Cinta ni sentiasa subur, sentiasa mekar, sentiasa subur. Mekar tu cinta yang sebenarnya. Dia sentiasa mekar, makin mekar. Itulah Habibullah. Itulah gelaran yang Allah beri pada Nabi SAW. Gelaran yang Allah beri pada Nabi SAW. Tapi tuan-tuan tahu apa Nabi cakap? Apa Nabi? Orang kata, ya Rasulullah, yang panggil ni hamba. Hamba ni orang pandang pun tak nak, tengok pun tak nak. Tapi hamba kata, ya Rasulullah. Nabi kata, ya saya. Orang tu panggil lagi kali kedua, ya Rasulullah, ya saya. Ya Rasulullah, ya saya. Ya Rasulullah. Orang panggil setiap kali dia kata apa? Ya Rasulullah, ya saya. Macam kita bercinta. Kalau bercinta macam mana? Abang, saya. Abang, saya. Sayang, abang, sayang. Kali ke-10 pak, abang, sayang. Makin sebut tu rasa macam mana? Abang, sayang. Setiap kali abang, sayang, makin sebut makin sayang, makin syahdu, makin rindu. Walaupun perkataan yang samanya abang, orang tengah bercinta. Orang ingat lagi masa tengah bercinta, kena tak ingat sangat kan? Abang, sayang, sayang. Kita jawab setiap kali. Tuan-tuan sekalian, anak kita tunjuk, kita tak. Mak kena cakap pun sama. Mak cerita ni, bapak cerita. Mesti mak ayah pun bila berumur, dia jadi manja macam anak-anak. Cerita balik semula. Ni nak, mak sakit lutut. Tak tahulah semenjak dua menjak naik tangga. Mak, yelah nanti nanti beli obat lah. Dia beli obat sakit teruk ke mak? Okey lah, nanti beli obat. Datang lagi waktu lain. Sakit lutut ke? Sakit lutut ke? Nak beli ubat. Mak cakap lagi, ni nak, mak sakit lutut. Mak dah cerita semalam. Sedih tak mak? Dia pun sebenarnya bukan nak cerita sangat. Dia nak berbual dengan anak. Dia pun tak tahu cerita mana dah cerita. Tapi bila cakap ke anak kata apa? Mak semalam dah cerita. Hancur hati mak kita, hancur hati ayah kita. Semalam dah cerita dah. Tak payah cerita dah. Dia cakap semalam kan? Oh iya ke? Okey, mak pun senyap. Dia pun tak nak cerita dah.
Sedih kan? Mak kita kadang nak cakap, ayah nak cerita, ni sekolah ayah. Saya lalu sekolah dia. Ayah dulu sekolah kat sini. Ni sekolah ayah saya tunjuk. Bib ni sekolah ayah kat sekolah Cina kat Keluang ni. Ayah dulu belajar sekolah rendah kat sini lah. Saya lalu sekolah Cina Keluang tu, ayah belajar sekolah ni dulu. Kita kadang dalam hati, kalau tak cakap sebab bau ni, saya pun kadang lupa bila cakap, ya ya. Tapi tak cakap lah ayah. Ayah kan berapa dah cerita tahu di sekolah ayah dulu kan. Ayah dulu kan masa atuk ambil, nenek ambil masa sekolah kita. Dulu ayah naik bersikal jauh, ayah naik nak sampai sini kan dekat berapa kilometer, nak sampai 10 kilometer. Ayah berpeluh balik. Kita kadang potong ayah sedih. Tu ni nak cerita sekolah. Lepas tu ni sekolah ayah. Ayah dulu belajar sini. Apa salah cakap dengan orang lain kita jaga. Cuba tuan-tuan tengok orang bila kerana dunia jumpa, maaf kan, jumpa YB, Datuk Seri, orang besar-besar, semua Allah sayang, tak ada beza. Tapi jumpa orang besar nak dapat projek, orang tu cerita, iya Allah, betul Allah, iya dengar, oh ya, orang tu kali ke 1000 kita dengar. Kerana duit kita sudi dengan orang cakap. Kerana duit orang ikut orang ke mana-mana. Jadi hamba kuli dia. Jadi rendahnya nilai orang tu cuma 10,000, 100,000, mungkin sejuta, mungkin ada 100 ekor, tak 100 ekar tanah. 100 ekor pula dah kan. 100 ekar tanah, nilai dia rendah. Tapi orang yang hidup untuk Allah, nilai dia tinggi. Nilai kita bukan RM1, sejuta, 2 juta. Nilai kita ialah kita buat ni hanya kerana cinta dan kasih sayang kita. Ikhlas. Untuk tu tuan-puan sekalian, untuk tu kita siasa dengan anak-anak, dengan pandang anak panggil ayah, ya saya. Mak kata ni panggil kita Ebit, ya mak. Ebit, ya mak. Ebit, ya mak, sepatutnya. Ebit, ya mak, ya saya, patutnya. Tapi mak saya dah tak ada dah. Mak saya pun dah tak panggil saya. Mak saya pun dah tak panggil saya. Sebab apa mak tak panggil dah? Sebab tu siapa mak panggil, jawab, ya saya. Ayah panggil, ya saya, ya saya. Jadi jangan pandang rendah pada siapa-siapa. Jangan pandang hina pada siapa-siapa. Seterusnya, saya jawab soalan yang tadi dulu kan. Masya Allah. Ustaz bertanya dari hati kecil, bagaimana nak berubah dia langsung tak solat ke arah yang sebetulnya. Nak ubah diri, macam mana nak buat? Jadi pada tak solat, supaya solat, jadi doa dengan Allah. Satu. Kedua, untuk yang siapa yang tak solat, ingin nak solat, pergi program masjid, dengar ceramah-ceramah begini, pergi buat dakwah 3 hari kat masjid, pergi belajar ilmu, dengar majlis ilmu, duduk majlis-majlis ilmu, ulama-ulama, bersohbah dengan orang baik-baik. Sebab tu sahabat dipanggil sahabat, sebab mereka sohbah. Dia bukan sahabat macam kawan tu, sohbah. Sohbah ni maksudnya berdamping. Berdamping dengan orang baik membuat hidup kita jadi baik. Jadi sebab tu penting berdamping dengan orang-orang yang kita tengok wajah dia, kita ingat Allah. Kita dengar percakapan dia, iman kita bertambah. Kita tengok akhlak dia, kita teringat kehidupan akhirat. Nabi SAW bersabda, kawan yang paling baik, bila kamu tengok wajah, ingatkan Allah. Bila kamu dengar percakapan dia, ilmu kamu bertambah. Bila kamu lihat akhlak dia, kamu teringat kehidupan akhirat. Tengok orang tu teringat belum solat. Tu kawan yang baik. Tu kawan tu tuan-puan kena rapat dengan dia. Tengok dia, ya Allah belum solat lagi ni. Ya Allah, tengok dia, rasa ingat nak baca Quran. Tengok dia, kawan paling baik. Dan hadis yang lain dikata, kawan yang terbaik ialah dengan melihat wajah dia, ingat pada Allah. Cuba tuan-puan tengok wajah orang sebelah tuan-puan kat sana, rasa ingat Allah tak? Kerasa geram. Rasa macam nak tumbuk je. Kalau rasa nak tumbuk tu bukan salah muka dia, salah hati kita yang belum ikhlas. Orang yang ikhlas, dia akan rasa bahagia, rasa tenang. Dan kemana-mana saja dia pergi dalam dunia, dia akan bawa kebaikan, dia akan rasa bahagia dan tenang. Untuk tu, cari kawan-kawan yang baik, panggil sahabat. Sebab tu anak-anak kita, orang-orang dulu tak risau anak-anak ni macam-macam perangai. Dia tak terlalu risau. Macam orang sekarang risau anak. Orang dulu tak risau anak macam sekarang. Bukan dulu, maksud saya zaman atuk nenek kita tak, tapi zaman sahabat Nabi SAW. Macam tak risau. Sebenarnya sebab apa? Sebab anak tu bersahabat dengan mak bapak mereka. Bapak mereka orang yang paling mulia, yang bersahabat dengan Nabi. Jadi anak-anak dia jadi macam perangai Nabi, akhlak Nabi SAW. Maksudnya, bila kita beri masa bersama anak, bapak pergi masjid, bawa anak lelaki pergi masjid besar-besar sikit, yang boleh dengar cakap, bawa pergi masjid. Mak pun nak solat kat rumah, bentang sejadah, bawa anak-anak semua sama-sama solat. Baca taklim, bawa anak sama-sama. Dia main-main pun tak apa, dia berlari pun tak apa, dia kejar-kejar pun tak apa. Bawa anak-anak sama-sama duduk taklim. Tak nak dengar, kita baca seorang-seorang. Pelan-pelan pujuk seorang-seorang duduk. Jadi buat taklim, baca hadis Nabi SAW. Bawa keluarga sama-sama baca taklim. Contohnya. Jadi itu cara nak jaga solat. Latih diri. Ada juga kata pergi program belajar agama, pergi daurah ke belajar agama lama sikit, sebulan 40 hari, lama sikit belajar ilmu agama, atau berdakwah 40 hari belajar. Dia kata satu amal yang kita buat selama
200 kali. Dalam ni kata, kita dalam saya buat 200 kali, kita akan kekal buat benda tu. Hadis yang lain, siapa Nabi bersabda dalam hadis kan, siapa solat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ula, tak tinggal takbiratul ula. Takbiratul ula ni mahal. Orang dulu sanggup bayar semua harta untuk gantikan takbiratul ula. Takbiratul ula ni imam takbir, kita takbir. Maksudnya tak masbuk. Sebelum Fatihah tu takbir. Dia kata takbiratul ula, harga dia lebih mahal daripada seluruh dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya. Abdurrahman bin Auf tengah tunggu barang dagangan. Tiba orang dah dia tertinggal takbiratul ula, dia masbuk. Habis tinggal takbiratul ula, jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya nak bagi separuh daripada barang dagangan ni untuk ganti takbiratul ula. Nabi tak jawab. Dia akan bagi semua. Last sekali Nabi beritahu pada Abdurrahman bin Auf, sesungguh takbiratul ula lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya. Siapa jaga takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, dalam hadis Nabi, dia dapat 2 kelepasan. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Wa bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Bebas daripada neraka dan bebas daripada sifat munafik. Jadi bila kita latih satu perkara selama 40 hari, solat berjemaah 5 kali waktu tu, ada kata 200 kali, Allah akan kekalkan kita jaga solat. Selepas tu kenapa 40 hari tak payah semayang? Bukan. Selepas 40 hari tu dia akan beri kekuatan untuk kita terus istiqamah. Sebab tu kita kena ada jemaah, kawan-kawan yang baik. Bila kita pergi masjid, cari kita kat rumah. Macam tu kawan yang baik. Tak nampak tak masjid, datang rumah. Tu kawan yang baik. Bukan kalau kita pergi kelab, kawan tu cari. Kalau berbab dunia, dia cari kita. Duit, niaga, yang malam. Solat, tak ingat. Tu bukan kawan yang baik. Kawan yang baik buat kita ingat kehidupan akhirat. Sebab tiba-tiba kita boleh mati. Tiba-tiba je. Lepas ni tiba-tiba habis, mati. Mungkin kita pun tak tahu. Dia tak beritahu. Kalau dah meninggal, tak boleh beritahu kat saya ni. Tapi habis majlis ni, meninggal. Contoh. Jadi sebab tu, cari kawan-kawan yang baik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Nak cara nak khusyuk solat. Tadilah kita cerita, tunggu solat, tu cara pertama. Jaga solat waktu. InsyaAllah saya jawab mudah begitu. Mudah-mudahan Allah beri khusyuk dalam solat. Kerana kita terkelang kabut, jadi solat tak khusyuk. Masya Allah. Hazi Rahim, Ustaz, boleh tak bagi doa untuk murah rezeki, selalu dipertemukan jodoh cepat? Jadi nak dapat jodoh tu cepat, baca surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Minta ni, Allah ajar doa dalam Quran. Ya Allah, beri kami pasangan yang menyejukkan mata. Pasangan ni bukan nak handsome, bukan nak sempurna, tapi yang menyejukkan mata, yang kita tengok kita rasa tenang dan membuat kita bahagia. Dia kata sejuk mata sebenarnya, tengok sampai menitis air mata kerana bahagia, kerana kebaikan dia. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan pasangan kami, keturunan zuriat kami, orang-orang pemimpin kepada kebaikan. Surah Al-Furqan 74. Kemudian jaga solat duha 8 rakaat setiap hari. InsyaAllah cuba saudari sesiapa yang bujang-bujang buat, InsyaAllah nanti dapat jodoh. Yang dah kahwin jangan risau. Tak adalah buat tu tiba-tiba. Tak buat, Allah bagi rezeki, kebaikan. Solat duha, siapa buat 6 rakaat setiap hari, dalam hadis Nabi, Allah akan kabulkan segala hajat dia dunia dan akhirat. 6 rakaat setiap hari, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Masya Allah. Seterusnya, macam mana Normalia Nur Kamal, macam mana hati nak tenang sabar selepas berpisah, bercerai? Selepas berpisah, ada tak doa boleh diamalkan? Jadi supaya rasa tenang, setiap hari nak rasa tenang, setiap pagi contohnya, setiap malam baca surah Waqiah. Saya baca Waqiah, dia tak akan ditimpa kepapaan. Saya baca Waqiah setiap malam, kita baca, tengok makna Quran surah Waqiah tu, dia membuat hati kita lapang. Bahawa bila kita pergi kepada akhirat, dengan cerita-cerita akhirat, kita tahu dunia ni sedikit, dan kesedihan dunia ni tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kesudahan akhirat. Jadi baca surah Waqiah dengan cerita syurga, neraka, kubur. Dia bawa kita daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Tu akan buat hati kita lapang. Kita bila ingat mati, ingat akhirat, dunia ni kita tak terlalu sedih. Hilang pun tak terlalu sedih. Dapat taklah terlalu over gembira. Kita gembira bersyukur Allah beri nikmat. Dan hilang kita pun bersyukur. Sebab kita tahu yang buat semua ni Allah. Dan Allah takkan aniaya kita. Dia sayang kita. Dia buat yang terbaik. Kita je yang lemah dan jahil. Tak ada ilmu. Kita tak tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT terima. Jadi doa nak amalkan, bacalah surah Waqiah setiap malam. Baca surah Waqiah setiap malam. Kemudian baca juga doa yang saya selalu beritahu, doa Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu untuk hilang pada sedih, susah, kemiskinan, hutang, penindasan orang, panaian orang. Baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hadis Abu Daud. Abu Umar membaca doa ni, Nabi SAW ajar masa dia duduk masjid, dia dah buntu. Orang dulu buntu duduk masjid, baca doa ni, dia baca pagi dan petang, tak sampai beberapa hari suruh masalah hutang dia selesai, dan semua orang yang cari dia jadi yang marah semua jadi hilang marah. Tuan baca doa tu, Allahumma, 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Masya-Allah. Jadi cukuplah tuan-puan, banyak soalan ni kalau saya baca tak sempat. Tapi mungkin jawab soalan-soalan cerita-cerita saya ni ada kaitan dengan apa yang tuan-puan tanya ni semua sekali. Jadi insya-Allah terima kasih sudah dengar. Tuan-puan boleh kongsi dengan orang lain segala-segala ilmu kebaikan ni. Dulu-dulu saya macam masih kecil-kecil sampai saya besar-besar, saya selalu duduk dengan ustaz-ustaz, dengan cikgu-cikgu saya, orang alim. Jadi setiap malam dia orang bercerita macam ni, tak berhenti-henti bercerita. Daripada saya kecil sampai sekarang saya ingat macam-macam cerita. Cerita ikan lah, cerita rusa lah. Antara cerita saya tak pernah lupa cerita rusa. Yang ada seekor rusa tengah berlari. Jalurnya tuan-puan akan selalu dengar cerita-cerita yang baik kan? Mudah-mudahan membangunkan diri kita dengan kebaikan. Walaupun kita dengar tu kadang dah tak apa nak masuk, tapi rupanya dia masuk lagi. Tu agama dia, ada nur, ada cahaya, benda baik ni. Jadi saya tu ekor rusa, dia tengah berlari. Dia tengok muka kat air, dia bangga dengan tanduk dia yang bercabang cantik, tapi dia hina dia punya kasut kan, dia punya kaki dia kata tak lawa. Patut kaki mau lawa lagi, kasut tu tinggi. Tak adalah. Dia ejek kaki dia. Masa saya dah jenam, saya dengar Cikgu Makno cerita masa tu. Dia kata kaki dia, saya dah jenam cerita ni, dia pakai ada tanduk, bertanduk-tanduk, tanduk. Dia bercabang, dia puji tanduk dia. Hari-hari dia ejek kaki dia, sebab kaki kau pun jadi tak lawa aku. Sebab kau jadi tak kelas lah aku ni. Jadi satu hari dia tengah kena kejar harimau. Dia pun lari. Akhirnya dia punya tanduk sangkut dekat pokok, dan harimau pun makin dekat. Dia pun mula menangis. Dia kata, wahai tanduk, selama aku hidup, aku puji kau sebab kau aku cantik. Sebab engkau aku macam princess kan, permaisuri, macam queen yang hebat. Sebab engkau aku rasa aku begitu megah dalam hidup ni. Wahai kaki, aku pada dulu selalu maki engkau, marah engkau. Tapi hari ini engkau yang berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa aku. Kau lah segala-galanya untuk aku. Dalam dunia hari ini, manusia yang ingat duit, kereta, rumah, pakaian, kenderaan, itulah segala-galanya, dan itulah kemuliaan. Tapi manusia terlupa, manusia agama kadang-kadang menyusahkan. Kena bayar zakat, semayang lagi, ya Allah semayang pula. Ya Allah kena cuti pula nak pergi berdakwah, kena belajar ilmu pula, kena cuti lagi. Habislah kurang duit ni, patut kalau berniaga ni, kalau buat bisnes ni sehari boleh dapat 10,000 ni, tapi kena tutup pula sebab nak pergi belajar ilmu agama atau nak pergi buat dakwah. Ya Allah, ini kalau buat training ni 3 hari dah berapa banyak dapat ni, tapi kita cuti pergi guna duit diri, harta kita berjuang di jalan Allah. Ya Allah, kerana kita kerja tapi nak pergi ziarah mak, cuti, duit kurang, dunia kurang, kita hemat keluarga, kita rasa benda tu tak penting, silaturahim. Tapi satu masa inilah perkara yang paling penting. Satu masa kita akan menangis, kita akan minta ampun, ya Allah, rupanya kalau kita sibuk kerja sana sini, akhirnya kita tak beri masa untuk anak-anak. Rupa satu masa anak-anak ni akan doakan kita dan takkan pernah lupakan kita sepanjang hidup mereka. Walaupun di hari raya pun balik kampung jauh-jauh, perkara pertama mereka nak buat je lah, mereka nak pergi tengok kubur mak ayah mereka, kerana itulah kerinduan mereka. Untuk tu jangan pandang rendah pada agama, kepada kebaikan, benda-benda ikhlas ni jangan pandang rendah. Jadi jangan pandang rendah pada pakai perintah Allah, tutup aurat dengan sempurna, jaga perintah Allah, dan keikhlasan, kejujuran dalam hidup ni, sebab ini akan bantu kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Surah Waqi'ah, betul lah surah Waqi'ah saya sebut tadi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Tuan-tuan siapa tunggu solat, saya beritahu mula-mula sekali hadis Sahih Bukhari, dia kata orang tunggu solat, pahala dia, ada malaikat akan kata, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Jadi saya tuan-puan nak diampuni dan dirahmati sentiasa, tunggu solat. Yang kedua, hadis surat Bukhari, kedua hadis surat Musnad Ahmad, siapa tunggu solat, pahala dia seperti orang atas kuda sedang berjuang, laju kuda sedang berjuang di jalan Allah SWT. Orang yang tunggu solat, walaupun nampak menunggu solat je, pahala dia seperti menjaga sempadan negara orang Islam daripada musuh. Pahala dia begitu besar. Yang ada orang tak ada kebaikan yang lain, cuma kerana dia berkhidmat menjaga barang Jumaah yang berjuang di jalan Allah, disebabkan itu dia
banyak keburukan yang lain. Nabi SAW solatkan jenazah dia dan dia telah diampunkan oleh Allah. Untuk tu, satu, jangan pandang keburukan orang lain. Kita tak tahu mungkin ada kebaikan yang tersembunyi membuat Allah maafkan dia, sayang dia. Tu jangan hina orang, yang jatuh orang seolah-olah orang tu tak ada kebaikan, dan jangan rasa diri kita baik seolah-olah macam kita tak pernah buat salah. Untuk tuan-tuan sekalian, moga Allah SWT terima. Dan saya ada buat ni dekat Illusion Design, jemput tuan-tuan datang